kita boleh tengok macam mana kejadian bandar Pompei ini dan bagaimana kesan-kesan peninggalan azab ke atas bandar Pompei. Ya. Jadi dikata di sini bahawa perenggan kedua, tidak ada perhitungan lain yang dapat mengelak bila datang azab Tuhan. Kita tak boleh mengelak. Yang boleh manusia buat sekadar mengurus bencana, tapi nak elak tak boleh. Ya tak? Mengurus bencana. Kecuali kalau kaum itu sendiri mengubah perangai dari azab, daripada yang buruk kepada yang baik, barulah kita dapat menghindari azab. Rupanya bila kita berperangai dengan perangai yang baik, itu cara nak menghindari azab Tuhan. Kita buat program-program agama di bandar Kuala Kangsar ini, di perbandaran Kuala Kangsar ini, kita banyakkan program-program kebajikan. Itu nak mengelak daripada azab Tuhan. Kalau kita biarkan kemungkaran, tak ada bantah, tak hantar memo, tak cegah turun padang, itu tandanya kita nak membiarkan bandar ini menerima azab Tuhan. Jadi dengan sebab itu, kita sentiasa buat perkara yang baik, buat program-program kebaikan, pelbagai bentuk kan. Program-program itu mesti dipelbagaikan bentuk-bentuknya. Dan kemudian kita kata, maknanya kemudian dalam masa yang sama, kita cegah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Itu cara nak menghindari azab Tuhan. Ya, kita berada di ambang merdeka. Apa salahnya kita di atas nama masjid di sana? Kita buat program-program kemerdekaan mengikut cara kita, dengan pengisian-pengisian Islamnya, pengisian-pengisian Islamnya. Kita gembeling anak-anak tadika Islam, kita gembeling maknanya pemuda, remaja-remaja Islam, kita gembeling pelbagai. Kita panggil sastrawan negara, kita panggil artis-artis yang sudah maknanya bertaubat, yang tak mau lagi maknanya kita kata dengan cara-cara jahiliahnya, kita panggil untuk kita memberi makna kepada kemerdekaan ini, memberi makna kepada kemerdekaan. Ya. Baik, jadi dikata apa di sini bahawa dalam perenggan kedua, jadi kalau manusia itu mau mengubah perangainya dari yang buruk kepada yang baik, terhindarlah daripada azab Tuhan. Azab itu tidaklah diberitahu bila, ya. Contohnya orang sakit, bila nak mati, tak tahu. Suami tak tahu bila isteri mati. Isteri pun tak tahu bila suami mati. Dalam keadaan sakit itu kan, kita tengok dalam keadaan nazak. Tapi kalau ditanya bila apa, dekat apa, tidak tahu. Tidak kita tahu. Sebab itu semua adalah daripada Allah. Jatuhnya sesuatu pemerintahan, masih lagi di perenggan kedua, ya, jatuhnya sesuatu pemerintahan yang tidak berlaku adil, bila tak tahu. Jatuhnya Namrud, jatuhnya Fir'aun, jatuhnya Zainal Abidin Tunisia, jatuhnya Hosni Mubarak, mana sangka. Facebook Revolution orang panggil kan. Maknanya jatuhnya Hosni Mubarak dengan satu revolusi Facebook je. Tak sangka, kita tak tahu. Ya tak? Jatuhnya Zainal Abidin dengan akibat daripada seorang yang ingin, seorang pelajar universiti yang maknanya kita kata yang tak cukup, yang tak ada pekerjaan, dan dia berniaga, burger. Tiba-tiba dia rampas dan dibakar maknanya stall dia. Dengan itu akhirnya mengamuk. Akhirnya rakyat bangkit. Siapa tahu, siapa tak tahu. Kes yang berlaku di Mesir apabila orang maknanya marah dengan sikap polis yang maknanya kita kata membunuh seorang anak muda yang boleh menjadi saksi ke atas kekejaman polis dan rasuah polis yang melindungi penagih dan pengedar dadah di Mesir. Lalu pemuda itu dibunuh, diseksa sampai akhirnya terbunuh pemuda itu. Rakaman itu akhirnya tersebar di dalam YouTube di Mesir, menyebabkan pemuda-pemuda semua bangkit membela pemuda yang kena zalim dan menentang pihak polis yang korup, yang melindung pengedar dadah. Dengan jalan itu je jatuh. Kita tak tahu benda ni. Tidak, kerja Tuhan. Tidak, kita tak tahu kerja Tuhan. Tiba-tiba saja Tuhan. Jatuhnya Belanda di Indonesia, begitu juga, kekuatan mereka hanya laksana semut di hadapan kekuatan Allah yang Maha Besar. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau boleh memuliakan, engkau juga boleh menjatuh hinakan.
Wa innahu la yadillu man walaita wa la ya'izzu man adait. Tidak akan mulia orang yang engkau musuhi, ya Allah, dan tidak akan hina orang yang engkau pimpin, ya Allah. Itu doa kudus kita, bacaan kita. Sebab itu tak ada amin. Wa innahu la yadillu man walaita wa la ya'izzu man adait. Itu tak ada amin. Sebab masa itu bukan doa. Masa itu kita mengiktiraf rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Perenggan terakhir untuk surah 15 dikatakan bahawa begitulah yang terjadi dengan kaum musyrikin Mekah. Tiba-tiba mereka kalah dalam peperangan Badar. Abu Jahal terkorban dalam peperangan Badar. Tak sangka. Maknanya seluruh semenanjung Arab terkejut dengan kemenangan Islam. Macam mana boleh menang 300 mengalahkan 1000 dengan lengkap. 300 ni tak dapat. Setengah tu bawa pelepah tahan ke. Asalnya bukan nak pergi berperang pun. Asalnya nak tahan kafilah dagangan Abu Sufyan yang membawa harta-harta dagangan dengan modalnya daripada umat Islam. Itu biasa. Tiba-tiba tak jumpa dengan Abu Sufyan, tak jumpa dengan kafilah dagangan Abu Sufyan, berjumpa dengan tentera Abu Jahal. Apa dia lakukan? Ya, dia ni tak ada apa. Tak. Adapun Abu Jahal siap perlengkapan, semua ada. Tak. Water cannon ada, semua ada. Kan? Ya, macam-macam ada tak? Akhirnya baju kuning. Jadi dia kata apa di situ? Tewas Abu Lahab juga terkejut. Dengar Abu Jahal mati. Kalau langsung Abu Lahab dia tak pergi. Dia pelesir kan, dia pelesir. Dengan jalan itu dia tergetar jantungnya, mati langsung. Ya, mati langsung Abu Lahab. Jadi Badar adalah merupakan azab yang kecil, azabil adna dunal azabil akbar. Ya tak? Wa yasta'jilun, ya, yasta'jiluna bil azab. Pangkal ayat 54, mereka mendesak azab itu. Jadi sebenarnya kalau Allah Ta'ala turunkan azab, mereka mati dalam keadaan kafir, maka siksaannya tidak ada taharanya, ya, iaitu ayat 55, mereka akan ditutupi, dikelilingi, dikelumuni oleh azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diselubungi dari atas, dari bawah, dengan apa perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, ya, bima kanu yaksibun ataupun bima kuntum ma kuntum ta'malun. Itu yang disebut di sini. Jadi dengan sebab itulah maka Tuhan memperingatkan bahawa seperti ini kamu rasakan sekarang, di akhirat akan kamu rasa puncanya salah kamu sendiri, akibat salah kamu sendiri. Jangan salahkan neraka, jangan salahkan malaikat, jangan salahkan Nabi, jangan salahkan Tuhan. Salahkan kamu diri sendiri. Bukankah sejak dari dunia telah diperingatkan? Alam ya'tikum nadhir, ya, dikatakan setiap kali dimasukkan mereka ke dalam api neraka, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dicampakkan rombongan demi rombongan dalam neraka, maka akan bertanyalah suatu suara, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan? Maka ahli neraka kata, qalu bala, memang ada. Fakadzabna, kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata, Tuhan tak ada turun apa-apa, tak ada pula ayat yang begitu, itu hukum kamu je, bukan hukum Tuhan. Kamu je mereka hukum kamu. Ma nazzalallahu min syai', in antum illa fi dhalalin. Kamu itu sesat. Dikatanya pendakwah itu sesat, dikatanya Nabi itu sesat, dikatanya orang yang menyampaikan sesat, yang dia itu betul. Kita bawa ayat Quran kirian, bawa hadis sekarang, itu semua sesat, dia tak betul. Dia pula yang betul. Itu yang disebutkan, ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Mulk, ya, surah. Itu ialah maknanya ayat 55. Masuk ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bertentangan, kontras, senario yang maknanya kontras. Kalau tadi tuan-tuan ingat, api neraka dari bawah, api neraka daripada atas. Ya tak? Kalau tuan-tuan perasan tadi bagaimana api neraka itu mengepung dia. Kali ini kalau kita tengok ayat 58 tu, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman tak tolak, tak tentang, tak cabar, terima, beramal, kami sediakan lanubawwi'annahum. Ya, kami tempatkan, kami sediakan. Ya, apa dia? Jannah, syurga-syurga, ghuraf. Ghuraf ni tuan-tuan asalnya ialah bilik-bilik. Dia mendapat resort. Ya, dapat resort, dapat bilik, ya tak? Maknanya tuan-tuan dan puan, ya tak? Di mana bukan lagi api, di bawahnya tajri min tahtihim tahtihal anhar, sungai-sungai. Tuan-tuan dan puan, ya tak? Kalau kita tengok resort macam mana dibina bangunan tinggi-tinggi, bilik-bilik. Bila kita tengok dekat koridor, terus nampak kolam dia. Terus nampak kolam dia. Itu kolam tu ada ikan duyung dia. Itu di dunia. Akhirat dapat itu, dunia tak boleh haram. Ya tak? Tengok sekali, astagfirullahaladzim. Masuk balik. Astagfirullah. Jangan tengok sekali, astagfirullah, keluar balik, Masya Allah. Ya tak? Masuk balik dalam. Ya tak? Masuk balik dalam. Cari yang halal ada di dalam. Yang dua tu haram. Ya tak? Jadi maknanya ada bilik-bilik disediakan, ada resort disediakan. Ya. Kemudian di bawah tu ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau kita ibarat macam di dunia tuan-tuan, ada bilik-bilik yang indah disediakan, ada koridor. Bila kita nampak keluar, kita nampak kolam mandi kan. Lepas tu nampak laut. Bagaimana dia mengasingkan. Ini kebetulan dia 3 bulan sudah saya tidur di Paradise kan, di Penang, Hotel Paradise. Jadi orang bagi bukan saya beli dah, bukan saya tu orang bagi lah. Ada persidangan antara bangsa ya. Jadi makna dari situ nampak tu kan. Itu khalidina fiha, bukan 2 hari, bukan 2 malam. Kita dapat 2 hari 2 malam je. Lepas tu popek-popek. Kenapa tak tahan air condition? Ya tak? Air condition tak tahan, popek-popek lepas tu. Kan seronok pun balik ke letih kan. Ini dah tak ada letihnya. Kekal pula khalidina fiha. Ya tak? Ni'ma ajrul amin. Tapi syaratnya sabaru, kemudian ala rabbihim yatawakkal. Dalam usaha untuk taat perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dalam keadaan berdepan dengan musibah dan bencana dan fitnah dan ujian, dalam keadaan berjuang untuk tahankan agama Allah, sabar. Tawakallah keputusan daripada perjuangan dan usaha kita itu, serahkanlah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu maknanya serahkanlah kepada Allah perjuangan kita. Kita dah berjuang, kita dah buat apa yang boleh kita buat. Betul-betul kita di maknanya di daerah Kuala Kangsar ini ataupun perbandaran ini, kita ada 2 sekolah rendah Islam, Al-Furqan dan juga maknanya Ulum Syariah Lubuk Morobo. Ini hasil daripada perjuangan. Kemudian kita ada sekolah menengah. Kita ada Yahyawiyah, kita ada Idrisiyah. Tetapi ada hambatannya. Hambatannya ialah kurikulum kementerian mesti diajarkan. Di samping itu tidak ada halangan untuk mengajar kurikulum agama. Itu kesan SABK ni. Kesan SABK ni, dia punya terma perjanjian. Kurikulum pelajaran persekutuan ini mesti diajarkan, wajib diajarkan. Dan di samping itu, tidak ada halangan untuk mengajar kurikulum agama. Sudahnya kurikulum agama itu dah jadi bukan core kurikulum, bukan yang utama. Ya, bukan yang utama. Apa maksud saya? Menyebabkan mula kelemahan penguasaan
agama, kelemahan dari sudut akhlaknya, kelemahan dari sudut maknanya keupayaan untuk menjadi pelapis-pelapis pemimpin agama itu mulalah kurang. Sebab itu maksud saya ialah kita perlu kepada suatu sekolah menengah agama yang maknanya kita kata yang berupaya menjadi melahirkan pelapis-pelapis. Ya, bagi saya Furqan kena ada lanjutan. Dan juga ulum syariah melubuk merbau kena ada lanjutan yang kita sendiri kendalikan, ya, yang kita sendiri kendalikan. Sebab itu dah ada orang yang bagi tanah kepada kita, tak ada banyak lebih kurang 3 ekar untuk kita tegakkan sebuah maknanya sekolah menengah Islam, ya, lanjutan daripada Furqan dan ulum syariah. Jadi insyaAllah saya sebahagian daripada tenaga pengasasnya, dan kita memang nak memerlukan orang-orang yang memberikan input, ya, untuk nantinya kita tegakkan sekolah ini, ya, mengikut cara kita, ya, sebab kalau dah diserapkan dalam kementerian itu kita ada halangan hambatannya, tak dapat sepenuhnya, ya, tak dapat sepenuhnya. Ini kita mau cara kita, ya, kita mau cara kita. Jadi insyaAllah lah doakan mudah-mudahan kalau boleh ia beroperasi, ya, kalau dapat beroperasi lebih awal, ya, maknanya seawal-awalnya 2012, kalau tidak pun 2013, ya, maknanya kita akan cuba ikhtiarkan, ya, insyaAllah. Baik, jadi ini tuan-tuan dan puan, kenapa? Kerana dalam ayat 56 ini menceritakan bahawa perlunya hamba Allah itu berhijrah. Ardi wasi'ah. Ardi itu tuan-tuan selalu guna, selalu yang tuan-tuan jumpa perkataan ard. Ard itu maknanya bumi. Ardi, bumiku, wasi'ah, luas. Jadi jangan duduk di Mekah je. Jangan duduk di Mekah je. Jangan hanya mengharapkan status quo yang ada. Kena buat penghijrahan. Sebab ardi wasi'ah. Wasi'ah itu maknanya luas. Bumi aku kan baik. Kenapa mesti maknanya duduk dalam suasana yang tidak Islamik, ya, dalam persekitaran yang tidak Islamik? Bedalah suatu yang Islamik. Katalah hotel, bedalah hotel yang Islamik. Rest house, bedalah rest house yang Islamik. Homestay, bedalah homestay yang Islamik. Ya tak? Maknanya buatlah yang Islamiknya. Sebab ardi wasi'ah, ya, maknanya bumi ku luas, laluannya ada. Jangan kita, oleh kerana kita kata ini payah, ini tak boleh, itu tak boleh, lalu kita pun tak buat apa. Kita kena berikhtiar. Ya ibadiyah, wahai hambaku, sila ikhtiarkan. Ardi wasi'ah, ya, ardi wasi'ah. Tak boleh, ada risikonya. Risikonya nanti kita jadi susah lah, silap-silap nanti kalau mungkin ada cabaran-cabaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya setengah orang dia tak berani hijrah. Hijrah kan susah lah, mati tengah jalan, kena bunuh, kena Abu Jahal lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan merasai mati. Mati tetap mati. Yang penting ialah bagaimana kita mati. Kalau kita mati dalam perjuangan, kalau kita mati semasa berhijrah untuk membela agama Allah, maka matinya mulia. Yang penting ialah bagaimana mati, bukan bila mati. Bila mati bukan hak kita. Yang penting ialah bagaimana mati. Apakah mati mulia untuk memperjuangkan agama Allah, ataupun mati sahaja, tak ada perjuangan. Ya tak? Tak ada perjuangan. Habis mati berpenyakit, dia kan? Dia tak terlibat dalam perjuangan. Banyak masanya di rumah, dia kira gaduh landscape dia. Dia kira gaduh kolam, ikan, bunga, ya tak? Sudah dia kena kecil mani, sudah hilang satu jari, ya tak? Kena pula darah tinggi, kena pula maknanya buah pinggang. Habis itu dia sudah mana? Lebih baik dia habiskan masanya untuk agama Allah. Tidak, lebih baik dia habiskan masanya untuk memperjuangkan dan membela perjuangan Islam. Kalau pun kena kecemani ke, kena apa ke, tetapi orang kata berbaloi lah. Wakil rakyat pertama perempuan, Dr. Lok pernah duduk di Kuala Kansor. Bukannya ada duduk dia membela kebajikan dan juga hak orang-orang kampung baru. Apabila nak perbadanan kan, ada agenda-agenda tertentu untuk memperkayakan kelompok-kelompok tertentu.
Ya tak? Dia tak duduk diam. Dibawa dengan kerusi roda, dibawa daripada hospital dalam perhimpunan-perhimpunan untuk maknanya membela hak mereka. Mana dia duduk diam? Saat-saat akhir nak menghembuskan nafasnya, masih lagi dia berpesan, jaga kampung baru, bela hak mereka. Jadi maknanya ini kita habiskan sisa-sisa hidup kita untuk membela hak, ya tak? Supaya hidup kita itu hidup yang berjasa dan mati kita mati yang mulia, ya. Mati kita akan mati yang ini adalah maknanya kita kata ayat 56, 57. Dan saya telah sebut di situ ada beberapa perkataan. Ardi maknanya bumiku, iaitu bumi Allah. Wasi'ah maknanya luas. Ibadi maknanya abdi. Kalau seorang abdi, wahai hamba-Ku, ya abdi. Itu kita kata hamba abdi tu. Tapi kalau dah ramai, ibadi, wahai hamba-hamba. Kemudian perkataan za'iqah, ya. Za'iqah itu sebenarnya daripada perkataan zuq, rasa, ya. Zuq pada zaqa, ya zuqu zuq. Dan daripada situ timbul perkataan za'iq, iaitu merasa, ya, akan merasa. Sebenarnya ini satu dipanggil apa, ya, metafora, ya, satu metafora, satu isti'ar. Asalnya digunakan untuk makanan. Rasa ni digunakan untuk makanan. Tiba-tiba diambil dan dipinjamkan untuk benda yang abstrak, aspek kerohanian, gaul, lazatnya berzikir, merasai neraka, zuq, dan merasai kematian, za'iq. Jadi itu dipanggil metafora ataupun isti'ar, ya. Habis di situ kemudian ada perkataan lanubawwi'annahum. Di sini saya dah sebut perkataan nubawwi'an, ni perkataannya ialah pasti ditempatkan, diresortkan mereka itu dalam taman-taman, kebun-kebun yang ada pula bilik-bilik, ya, ghuraf. Ghuraf tu sama dengan hujurat. Hujurat dengan ghuraf ialah bilik-bilik. Surga tu ada bilik-bilik, ya, ada bilik-bilik. Jadi kemudian ada anhar, ada sungai-sungai yang sifatnya khalid. Khalid itu maknanya kekal, ya. Kemudian ajrul ni'mah, ajrul amilin, perkataan ni'mah lawannya ialah bi'sa. Seburuk-buruk bi'sa, sebaik-baik ni'mah, ya, ni'mah. Ganjaran yang diberikan kepada amilin. Amin tu, maksud perkataan amin tu ialah orang yang bekerja beramal untuk mengutip zakat. Ia sebahagian daripada asnaf. Nun di sana ada lagi 7 asnaf. Pada dia kita boleh bagi, pada 7 lagi pun kita boleh bagi. Pasal semua itu adalah asnaf. Dan bila dibagi pada orang lain, tak usah ambil hati. Pasal mereka sama levelnya dengan yang lain. Maksudnya asnaf tu kan ada 8. Mika salah seorang. Kalau teman tak bagi kat Mika, jangan kejap dia. Kenapa? Belakang orang teman tak ada orang semakin. Teman terus bagi ke dia tu. Hati supaya terus dia dapat belanja. Maknanya kayu rasanya, ya tak? Sikit sebanyak. Jadi maknanya adanya amin membantu hukum Tuhan. Adanya amin itu membantu hukum Tuhan. Amilin az-zakat, amilin ad-da'wah, amilin al-jihad, amilin al-harakah. Itu maksudnya. Tadi orang semua amilin, kan? Orang yang bekerja, petugas harakah dipanggil amilin ad-da'wah, petugas dakwah. Dia buat kerja dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut, ya, saya dah sebut juga sebelum ni, Jama'atul Tabligh itu amilin ad-da'wah, Jama'atul Aqab amilin ad-da'wah. Sebutlah lagi mana-mana pertubuhan dakwah, ya tak? Mereka itu adalah amilin ad-da'wah. Jadi amilin az-zakah itu amil kepada zakat, dikumpul zakat. Bekerja, bertugas untuk mengumpul. Amil itu daripada amal, ya, amil itu daripada amal. Jadi maknanya di situ bahawa betapalah, ya, besarnya ganjaran kepada amilin, termasuklah amilin zakat, kerana dengan dia akhirnya zakat terkumpul dengan berjuta-juta, ya, terkumpul. Nah, wallahu a'lam.